Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung lagi pelajaran kita pada pendidikan Tauhid Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, Darjah Khas, iaitu tajuk kita pada hari ini iaitu mengenai syahadah, hakikat syahadah, pengertian dia, sehinggalah habis satu pelajaran, insya-Allah kalau sempatlah saya berusaha untuk sampaikan supaya pelajar-pelajar mudah untuk membaca dan memahaminya, dan lebih elok pula iaitu dapat menghafaznya dengan lebih mudah, insya-Allah lah. Harap ini dapat membantu. Baik, yang pertama sekali iaitu hakikat syahadah. Syahadah tu asyhadu an la ilaha illallah tu Syahadah ni pada umat Islam sebenarnya satu pandangan, satu pegangan yang mana dia di sini menolak ideologi ciptaan manusia, pandangan-pandangan yang syirik, pandangan-pandangan yang salah terhadap kehidupan dan agama. Itu hakikat syahadah itu sendiri. Jadi kita lihat di sini rumusannya, dengan kata lain syahadah menentukan perbezaan pandangan hidup. Syahadah menentukan perbezaan pandangan hidup. Worldview ni bahasa Inggeris membezakan etika, membezakan nilai dalam kehidupan individu dan masyarakat. Syahadah adalah asas rukun Islam. Itu saya tak bacakan semua, saya cuma rumuskan. Jadi saya ulang balik semula, apakah hakikat syahadah itu? Syahadah itu sebenarnya adalah pandangan umat Islam terhadap pendirian hidup, tentang etika, nilai dalam kehidupan dan kemasyarakatan. Apa itu pengertian syahadah? Pengertian syahadah ini, perkataan itu sendiri diambil daripada Al-Quran. Ada yashhadu, ada ashhidu, ada nashhadu. Kalaulah soalan itu berbunyi, berikan perkataan yang digunakan dalam Al-Quran tentang syahadah, kita boleh senaraikan yashhadu, ashhidu, nashhadu. Yang pertama sekali dalam surah Al-Mutaffifin, yashhaduhul muqarrabun, yang dilihat, yang disaksikan kebesaran zat Allah. Kemudian yang kedua, wa ashhidu zawa adlim minkum wa aqimus syahadata lillah, dan adakanlah dua orang saksi yang adil antara kamu semasa merujuk dan melepaskannya, dan hendaklah kamu menjadi saksi, menyempurnakan persaksian itu kerana Allah. Kemudian ada lagi iaitu menggunakan perkataan nashhadu. Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Tentang penyaksian orang-orang munafik, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah, dan Allah sememangnya mengetahui engkau ialah Rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan itu, mereka itu adalah dusta. Jadi kita lihat balik semula, perkataan syahadah itu yang digunakan dalam Al-Quran adalah yashhadu, ashhidu, nashhadu, yang mana dianya semua bermaksud kepada penyaksian dan sumpah. Penyaksian atau sumpah, ini makna perkataan itu sendiri saja. Ya. Kalau dikata lafaz syahadah itu lafaz penyaksian, iaitu lafaz sumpah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, saya teruskan je lah saya tak payah baca detail. Jadi apakah yang perlu kita fahami tentang syahadah kita? Syahadah ini iaitu perkataan yang paling penting, iaitu sini pengakuan, pengiktirafan, penerimaan, sumpah ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, satu. Yang kedua iaitu tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan. Baik, daripada syahadah ini maksudnya kita ni satu, tampil hadir. Ini sebenarnya menjadi saksi ni iaitu sumpah seperti tadi saksi. Yang pertama iaitu kita saksi bahawa keesaan Allah dan keagungan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, tahu. Yang pertama saksi. Dua, tahu dan yakin bahawa Allah Maha Esa. Saya tak baca penuh saya baca ringkas. Tiga, isytihar. Ini semua makna-makna perkataan syahadah itu sendiri. Tiga, isytihar bahawa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Empat, kita nafikan Tuhan selain daripada Allah. Lima,
kita bersumpah dan berbai'ah. Ini makna perkataan syahadah. Saya ulang balik semula supaya kita refresh. Kita ulang balik semula supaya kita ingat. Yang keenam, kita bersedia menerima tanggungjawab yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. 7, sebagai Muslim, kita berpegang pada akidah tauhid. Berpegang perkataannya. Syahadah itu berpegang pada akidah tauhid. 8, bebas daripada perhambaan selain Allah. 9, memaklumkan kepada orang lain yang kita ni bersumpah, bersaksikan, berpandukan ilmu, keyakinan. 10, kita yakin bahawa kita telah memilih agama millah, ajaran yang benar Islam. Jadi, kalau persoalannya, apakah pengakuan yang ada dalam syahadah, kita boleh ambil 5 saja. Saksi keesaan Allah, tahu bahawa Allah Maha Esa. 3, mengisytiharkan Allah adalah Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul. 4, menafikan Tuhan selain daripada Allah. 5, bersumpah, berbai'ah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ringkas cerita saja. Syahadah benar ni iaitu kita mengakui dengan penuh rasa tanggungjawab. Lafaz dengan lidah. Kita lakukan dengan jazim, iaitu dengan tepat, dengan padu. Syahadah palsu pula tidak ikut syarat, ya, yang mempunyai unsur negatif, iaitu seperti orang munafik. Dia kata dia beriman tapi sebenarnya dia tidak beriman. Baik itu yang ini ayat Quran tadi diulang balik semula, iaitu kata-kata orang munafik yang dia kata konon-kononnya dia beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi dia sebenarnya tidak beriman. Yang seterusnya, syarat sah sahadah. Syarat sah sahadah yang pertama iaitu dilafazkan mengikut susunan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2, hendaklah disebut dengan berturut-turut, iaitu tidak berpisah antara duanya. Ya, itu makna berpisah di sini dengan berpisah dengan perbuatan yang selain daripada syahadah tersebut. Yang ketiga, difaham makna kedua-dua kalimah syahadah itu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. 4, menafikan, menolak segala perkara yang menyalahi kandungan syahadah, iaitu perkara-perkara, contohnya Allah Ta'ala tu ada 5, Allah Ta'ala tu ada 3. Itu menolak, kita tolak perkara-perkara yang menyalahi syahadah. 5, menggunakan perkataan asyhadu. Asyhadu iaitu sumpah, aku naik saksi. Dia tak sebut aku bersaksi, sebenarnya aku naik saksi. Berbeza dengan aku bersaksi. Bersaksi itu menggunakan mata betul. Aku naik saksi bermaksud aku melihat dengan mata hati, iaitu aku bersumpah. 6, yakin tentang dua-dua syahadah tu. Jadi kalau dikata syarat sah sahadah, kita sebut semula dilafazkan mengikut susunan. Yang kedua, dilafazkan berturut-turut. Ketiga, faham makna syahadah. 4, menafikan perkara yang menyalahi syahadah. 5, menggunakan perkataan asyhadu. 6, yakin tentang kebenaran syahadah. Baik, sambung terus. Bagaimanakah syahadah ini didapat diterima? Ini bagi orang yang ingin memeluk agama Islam. Yang pertama sekali, kita mesti tahu. Apa yang perlu kita tahu? Tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Syarat-syarat syahadah diterima iaitu tahu. Ilmu ni maksudnya tahu. Sambung. Seterusnya, syarat syahadah yang kedua iaitu kita yakin, mempunyai pendirian yang jazim, iaitu kukuh. Yang ketiga, qabul, menerima sepenuh hati kandungan tuntutan syahadah. 4, menurut perintah, iaitu sedia melaksanakan tuntutan syahadah. 5, tasdiq, iaitu mengakui, membenarkan kebenaran syahadah. Jadi kalau soalannya, kita ambil 5 sajalah. 6, 7 ni awak baca sendiri. Kalau soalannya iaitu apakah syarat penerimaan syahadah? 1, ilmu. 2, yakin. 3, qabul, iaitu menerima kandungan syahadah. 4, taat perintah tuntutan syahadah. 5, tasdik, iaitu membenarkan ataupun mengakui. Yang ke-6, ikhlas. Yang ke-7, kasih, iaitu mendahulukan tuntutan Allah daripada tuntutan nafsu ataupun tuntutan manusia. Baik, itu syarat penerimaan syahadah. Kemudian kita masuk pada tajuk tahap syahadah. Syahadah, tahap penyaksian, tahap sumpah kita. Syahadatul muslimin yang pertama. Yang kedua, syahadatul salihin. Saya sebut dahulu. 3, syahadatul syuhada.
4. Syahadatul siddiqin. Baik, ini kita perlu hafaz. Syahadatul muslimin, iaitu orang yang mengucap kalimah syahadah. Dia buat kewajipan rukun Islam, kadang-kadang buat, kadang-kadang dia buat maksiat juga. Kadang-kadang tidak melakukan tuntutan Islam sepenuhnya. Ini syahadatul muslimin. Yang kedua, syahadatul solehin, iaitu orang-orang yang baik. Soleh ni orang yang mengucap syahadah dan mengamalkan ajaran Islam dan menolak yang dilarang dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, syahadatul syuhada. Ini bagi orang yang mati syahid, iaitu orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, melakukan jihad fi sabilillah. Cukup sekali itu ya. Syahadatul siddiqin, syahadah yang paling tinggi, iaitu syahadah para nabi. Baik. Soalan, kalau ditanya berapakah tahap syahadah, jawapan kita ada 4. Senaraikan tahap-tahap syahadah: syahadatul muslimin, syahadatul solehin, syahadatul syuhada, syahadatul siddiqin. Baik. Kemudian kita sambung lagi strategi kita menghayati syahadah. Macam mana kita nak menghayati penyaksian kita ini? Yang pertama, iaitu kita tahu dan yakin apa yang kita saksikan, apa yang kita sumpah. Tahu, yakin apa yang kita sumpah. Ingat perkataan yang basic untuk syahadah adalah tahu. Mesti awak hafalkan. Yang kedua, tahu dan yakin berdasarkan ilmu. Bukannya reka-rekaan. Kita yakin dengan ilmu, dengan tahu. Yang ketiga, daripada ilmu pengiktirafan terbentuklah i'tiqad. I'tiqad ni maksudnya percaya. Kepercayaan yang benar, iaitu akidah tauhid berteraskan 2 kalimah syahadah. 4. Pengiktirafan dan i'tiqad yang tuntas tanpa ragu-ragu. Kita baca dahulu. Yang ke-34, 34, muka surat 34. Yang kelima, ikrar, sumpah saja tidak memadai, malahan seorang muslim itu berkewajipan memenuhi tuntutan Islam. Baik, kalau soalannya, bagaimanakah kita hendak menghayati syahadah? Yang pertama kita jawab, tahu dan yakin apa yang kita saksikan dalam syahadah. Yang kedua, tahu dan yakin berdasarkan ilmu dan kesedaran. Yang ketiga, tahu dan yakin dan pengiktirafan daripada i'tiqad yang benar. Kita tak payah jawab yang panjang lah. 4. Pengiktirafan dan i'tiqad yang tanpa ragu dan membentuk jiwa hamba yang merdeka. Baik, itu jawapan. Yang kelima, iaitu kita berikrar, bersumpah tidak memadai, Muslim itu berkewajipan memenuhi tuntutan Islam. Baik, saya rasa setakat itu sahaja dahulu. Jadi kalau ada kekurangan dan ada soalan, ada untuk penambahbaikan, bolehlah tulis di ruang komen. InsyaAllah saya cuba memperbaiki. Jika ada yang idea-idea yang munasabah, InsyaAllah saya akan cuba menambah baik. Jadi berjumpa lagi di masa akan datang, bawa tajuk pengertian la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.